Khabar murid-murid kelas 3H, saya Cikgu Tan. Sudah beberapa minggu kita tak jumpa. Adakah kamu ada duduk di rumah sambil belajar？三清班的同学，大家早上好，我是陈老师。好几个星期没见面了，所以你们是否有乖乖的坐在家，勤劳的温习国语呢？今天我们会上的新的一个单元就是 kata ganda 重叠词。topik pembelajaran untuk minggu ini untuk bahagian 1 ialah kata ganda. Apa itu kata ganda? Kata ganda terbentuk daripada kata dasar yang digandakan seluruhnya. Kata ganda ini diberi tanda sempang. 这个重叠词呢是其实1年级你们已经1、2年级都有上过这个重叠词了，这个只是一个复习跟延伸下去哦。所以重叠词是将完整的重写一次，并以连接号连接的重叠词啦。jenis-jenis kata ganda. Kata ganda terbahagi kepada 4 jenis, iaitu kata ganda seluruh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan。在这4种重叠词里面呢，今天我们主要的是跟同学复习2种哦，就是 kata ganda seluruh dan kata ganda separa。untuk mengetahui lebih lanjut dan mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai kata ganda, hari ini kami akan menonton satu tayangan video supaya murid-murid lebih memahami secara mendalam apa itu kata ganda. Pokok-pokok bunga di sini semuanya segar. Memanglah, jika kita menyiramnya dengan air setiap hari, pokok-pokok bunga di sini akan hidup segar. Bunganya berwarna-warni. Betul. Dira mesti bantu kakak menjaga pokok-pokok bunga ini. Mestilah. Kawan-kawan Dira suka datang ke rumah dan melihat keindahan pokok-pokok bunga di sini. Baguslah. Sebenarnya, dalam perbualan kita sebentar tadi, Dira menggunakan banyak kata ganda untuk menggambarkan keadaan pokok-pokok bunga di sini. Kata ganda? Apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda? Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata dasar yang boleh digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Oh, baru Dira ingat. Dira ada menggunakan kata ganda sebentar tadi. Apakah kata ganda yang Dira gunakan sebentar tadi? Pokok-pokok. Pandai! Bagaimanakah kata ganda ini digunakan di dalam ayat? Pokok-pokok bunga di sini semuanya segar. Pandai! Dira juga ada menggunakan kata ganda berwarna-warni. Contoh ayatnya, bunganya berwarna-warni. Kakak, mengapakah kata ganda berwarna-warni? Perkataan yang digandakan tidak sama seperti pokok-pokok. Mari kakak terangkan. Kata ganda terbahagi pada 4 jenis iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan. Kata ganda penuh terbentuk daripada penggandaan semua atau seluruh kata dasar. Contohnya ayam-ayam, guru-guru dan malam-malam. Tanda sempang mesti diletakkan pada perkataan yang menerima penggandaan tersebut. Contoh ayatnya,
Setiap hari ayah memberi makan ayam-ayam peliharaannya. Ayam-ayam adalah contoh kata ganda penuh. Dira faham. Boleh Dira beri contoh lain? Boleh, silakan. Guru-guru sedang bermesyuarat dengan guru besar di bilik guru. Yang manakah kata ganda penuh? Kata ganda penuh di dalam ayat tadi ialah guru-guru. Pandai. Baiklah, kata ganda separa pula ialah penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Contohnya, dedaun, cecair dan kekuda. Contoh ayatnya, hujan lebat telah membasahi dedaun pohon kelapa. Di dalam ayat ini, kata ganda separa ialah dedaun. Dira faham? Dira faham. Boleh Dira berikan contoh yang lain? Boleh. Kakak suka menggunakan cecair pelembut kain ketika membasuh baju. Di dalam ayat tadi, kata ganda separanya ialah cecair. Pandai. Sekarang, kakak akan terangkan kata ganda berentak. Kata ganda berentak terbentuk hasil daripada penggandaan kata dasar pada huruf vokal atau konsonan sama ada di pangkal, di tengah atau di hujung perkataan. Contohnya, kuih-muih, gunung ganang dan mandi-manda. Tanda sempang mesti diletakkan pada perkataan yang menerima penggandaan tersebut. Bagaimanakah dengan contoh ayatnya? Ini contoh ayatnya. Emak selalu membeli kuih muih kegemaran Dira di pasar malam. Kuih ialah kata dasar, muih adalah contoh kata ganda berentak. Boleh kakak berikan contoh yang lain? Setiap pagi, keadaan di sekeliling Gunung Ganang itu diseliputi kabus akibat cuaca sejuk. Baik Dira, di dalam ayat tadi, apakah kata ganda berentak yang digunakan? Ganang adalah kata ganda berentak yang digunakan di dalam ayat tadi. Pandai. Dira sudah faham? Dira sudah faham. Kalau begitu, sekarang kakak akan terangkan kata ganda berimbuhan pula. Kata ganda berimbuhan ialah penggandaan kata dasar yang menerima imbuhan akhiran. Contohnya, buah-buahan, bersalam-salaman dan kecil-kecilan. Apakah contoh ayatnya? Contohnya, makanan kegemaran kakak ialah buah-buahan tempatan. Kata ganda berimbuhan yang digunakan di dalam ayat ini ialah buah-buahan. Kata ganda berimbuhan mestilah diletakkan tanda sempang. Dira faham. Boleh Dira berikan contoh ayat yang lain? Boleh. Sebelum berpisah, semua ahli keluarga kita bersalam-salaman. Apakah kata ganda berimbuhan yang digunakan di dalam ayat ini? Kata ganda berimbuhan yang digunakan di dalam ayat ini ialah bersalam-salaman. Pandai. Sekarang, adakah Dira sudah faham apa itu kata ganda dan jenis-jenisnya? Dira sudah faham. Terima kasih kakak. Mari cepat, kita bersihkan halaman ini. Hari pun sudah lewat petang. Baiklah. Menonton tayangan video kata ganda, cikgu berharap murid-murid lebih memahami apa itu kata ganda. Sekarang tibalah masanya untuk murid-murid menyiapkan lembaran kerja yang pertama, iaitu isi tempat kosong dengan kata yang sesuai. Kamu murid-murid perlu memilih jawapan yang paling sesuai untuk dimasukkan ke dalam setiap ayat
yang diberikan. Okey, yang pertama pepijak, kedua dedaun, ketiga kekabu, keempat lelaki dan kelima tetamu。OK， 在这一边，老师相信有两个选择是比较难哦。第一个是 pepijak，pepijak 指的是臭虫啦。然后第二个是kekabu，kekabu 则是棉花。di sini terdapat peringatan mesra. Sila salin latihan ini ke dalam buku latihan rantaian。如果是同学们没有rantaian布子的话，可以暂时性的选择用tulisan或者是bina ayat 的布子哦。然后上面只需要帮老师注明是rantaian。所以harap murid-murid menyiapkan kerja latihan yang pertama ini.